Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi bersama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tata cara penerimaan ilmu dengan penerimaan agama dari Islam. Ini sampai hari itu pada bahagian yang ketiga daripada usul golongan yang tersesat. Iaitu mereka pertama, mereka menolak nas. Kedua, mereka mempermainkan usul penilaian syariah. Ketiga, mereka mengada-adakan usul yang baru. Mengada-adakan usul yang baru. Yang mana dalam Islam tadi akan diwujudkan usul-usul baru bagi menjadi sandaran atau rujukan mereka selain daripada apa yang biasa atau yang memang telah diketahui daripada Islam. Dan bagi orang-orang yang tidak tahu, mungkin dia akan menjadi sebagai dijadikan benda tersebut sebagai kebenaran ataupun sebagai satu dalil yang lain selain daripada apa yang kita belajar yang telah diajarkan Islam. Jadi kita masuk itu, kita sebut mereka ni pertama mentaklid para imam dan syekh. Para imam dan syekh, dan penjelasan tersebut kita baca benar pengganggungan kepada seorang tu berlaku dengan sebab taklid. Itu mentaklid para imam dan syekh. Yang ini kita dalam kisah tersebut Allah nyatakan surah Zuhruf ayat 31, wa qalu, dan mereka berkata, laula nuzila hadzal Quran, kalaulah tidak diturunkan Quran ini. Kalaulah, mengapakah tidak diturunkan Quran ini? Kalaulah Quran itu diturunkan ala rajulin min al-qaryataini, ke atas seorang lelaki. Kalaulah, dia kata, diturunkan Quran ini ke atas seorang lelaki daripada dua kampung, azim, hebat. Dan kita terangkan bahawa ayat ini turun bila orang-orang Quraisy dahulu merasakan kalaulah Quran itu turun kepada Al-Walid bin Mughirah, dan juga Uqbah bin Mas'ud, daripada dua kampung, maksudnya Mekah dan Taif. Di Taif Uqbah bin Mas'ud, di Mekah Al-Walid bin Mughirah. Yang mana mereka harap kalaulah Quran itu turun pada mereka berdua ni, seseorang di antara dua orang mereka ni azim, hebat. Maksud dia ketika itu kebenaran di sisi mereka bukanlah kerana ia benar, tapi kerana orang yang membawa kebenaran itu siapa. Dan apa kita terangkan juga hari itu bahawa bila ditawar pada mereka berkenaan dengan kebenaran, diorang akan berkata, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sebenarnya kami dapati atau nenek kami di atas satu ikutan, satu agama, satu jalan, dan kami di atas kesan-kesan mereka, jejak langkah mereka akan mengikuti, ikut saja. Dan dalam surah Al-Baqarah Allah nyatakan dan bila dinyatakan mereka, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, bila dikatakan mereka wa idza qila muttabi'u ma anzalallah, itu kalau sekiranya dalam surah Al-Baqarah. Dan surah Al-Maidah ayat 104, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul, dan jika dikata kepada mereka, marilah kalian kepada apa yang diturunkan Allah Ta'ala juga apa kepada Rasul, qalu, mereka berkata, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, memadai untuk kami apa kami dapati padanya bapa-bapa kami atau nenek kami. Adakah jika sekiranya bapa-bapa mereka dan juga tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, takkan nak ikut juga. Jadi dalam keadaan tersebut, mana dijadikan guru atau syekh dan disebut dalam syekh ni tadi, syekh ni bukan syekh agama je tau. Syekh ada dua. Satu syekh kabilah, ketua kampung, ketua kabilah tu panggil syekh juga. Yang agama ni syekh jugalah, orang kita panggil syekh, walaupun kita kata apa benda berkenaan tidak ada panggilan yang wajib. Tapi syekh, orang yang diikut, dipatuhi, disegani dan sebagainya, dipanggil syekh. Mungkin muda tapi dipanggil syekh. bukannya syekh ni bukan semestinya mesti orang tua je. Ada orang yang tua dipanggil syekh, syekhun kabir. Macam kata-kata dua wanita yang dalam surah Qasas, Musa temui, yang seorang jadi isteri dia kan. Lepas tu kan bila diorang kata apa hal, apa kalian ma khatubukuma, qalata, mereka berdua kata la naski hatta yusdur ri'a, kami tak boleh nak mencedok air sehinggalah keluar semua sekali pengembala. Dia kata apa, dan di ujung tu dia kata wa abuna syekhun kabir,
Dan bapa kami adalah syekhun kabir, orang tua yang lanjut usia. Dia tak larat nak buat benda kerja ni. Jadi kami yang buat. Tua. Jadi syekh ini tua. Tapi tua dalam perkampungan, tua dalam kabilah dan sebagainya. Okey, tapi kan dia kata kalau dia berpengalaman ilmu, dia panggil syekh juga. Di Malaysia ni kadang syekh tu kawan-kawan bagi, lepas tu lekat. Kawan cakap kawan panggil syekh, dia jadi syekh kan. Dia tak syekh pun kan. Oh, pergi haji dapat syekh juga. Oh ya ke? Oh, mudahnya. Oh ya ke? Yang jaga orang haji. Okeylah, boleh lah pakcik tu panggil. Tapi lah still dalam istilah dia, syekh ni kena pada dua. Kan? Maksud dia kena kepada apa? Guru dan juga syekh ni, maksud dia imam dan syekh dijadikan ikutan dan taklid. Jadi sebenarnya benda tersebut kita kata dalam mengikut atau mempelajari tak salah. Kita nak belajar daripada seorang tu, tengok macam mana cara. Macam bila para sahabat tunjuk pada orang berikutnya cara solat Nabi, atau tunjuk pada orang berikutnya cara wuduk Nabi, maka ia memang betul. Kita kata cara macam tu, macam dia orang tunjukkan kita kepada apa yang Nabi buat. Itu dipanggil ikutan ataupun dipanggil ittiba'. Kalau taklid ni dia lain. Taklid ni ikut saya, kenapa tak tahu kenapa. Tak tahu kenapa, tanpa sebab, tanpa alasan, ikut, follow. Ini macam ada 2-3 hari ni duk sibuk hantar, lepas ditayangkan gambar kenaan Hisham Kabbani. Saya tak nak panggil syekh Hisham Kabbani, dikatakan dia ni ada gambar-gambar dia orang sujud kat kaki dia. Pasal dia ni kira ganti kepada Nazim Haqqani. Nazim Haqqani dah ni. Dan memang tarikat mereka diisytiharkan sesat oleh JAKIM. Dah lama dah nak isytiharkan sesat oleh JAKIM, tapi tak sempat, tak ada lepas-lepas. Every time dia nak isytihar sesat, kena tolak ke bawah, so kaji balik. Naik ke atas, tolak, kaji balik. Pasal dia influence istana dan sebagainya, menyebabkan dia tak dapat dikaji, tak dapat diisytiharkan. Tapi selepas beberapa tempoh ni dah diwartakan, diedarkan tentang apa benda amalan mereka dan sebagainya. Lepas tu sekarang ni bila keluar video dia, video kat istana tu, video kat sekian sebagainya, video macam-macam video lah, video menari break dance, cium kaki, ada orang datang untuk membolehkan. Maksud dia datangkan idea, dia kata dalam Nabi dahulu ada Yahudi 2 orang datang jumpa Nabi, tanya soalan, lepas tu Nabi jawab, lepas tu diorang pun cium kaki Nabi, cium tangan Nabi. Dan kemudian mereka kata engkau Rasulullah. Lepas tu Rasulullah kata kenapa tak Islam? Dia kata tak boleh pasal Nabi Daud telah berdoa biar kekal dalam keluarga dia Nabi. So tak boleh, tak ada dah, habis dah. Tapi diorang duk sibuk macam tu. Dan kemudian dia kata kalau sekiranya kita masuk Islam, tak kena bunuh. Sepah lagi orang yang lain masuk Islam tak kena bunuh pun. Jadi orang ni, 2 Yahudi tak tahu nama siapa dan sebagainya, dijadikan sebagai sandaran. Dan Nabi SAW biasa kadang kalau macam Yahudi atau Badui buat benda pelik-pelik, Nabi biarkan. Sebab apa? Sebab nak biar berlembut, supaya dia boleh attract. Even kalau kita tengok dalam awal Islam, ketika Nabi pindah ke Madinah, banyak benda-benda yang berkaitan Yahudi tu Nabi saja macam hatta para ulama kata kiblat pun Allah Ta'ala kekalkan di atas Baitul Maqdis sebelum alih kepada Kaabah, untuk menarik perhatian ataupun memberikan kepada orang Yahudi kelembutan untuk mereka follow Islam sebenarnya. Tapi lepas mereka berdegil, Allah Ta'ala alihkan, kemudian Allah Ta'ala tak ni lah, bahkan Nabi mukhalafah terus. Apa Yahudi buat sampai Nabi canggah. Cara sikat rambut pun Nabi canggah. Cara sikat rambut mereka pun Nabi canggah. Apa diorang buat, Nabi akan buat di opposite apa yang mereka buat. Tapi ada benda tentu macam puasa Ashura, Nabi kekalkan. Ada benda Nabi kekalkan, ada benda Nabi canggahi. So jadi dalam konteks itu para ulama menyatakan perbuatan Nabi SAW membiarkan diorang cium, kalau sahih. Masalah tak sahih pula. Kalau sahih pula, kisah tak sahih. Kalau sahih kisah tersebut, barulah timbul tajuk berkenaan dengan masalah perbahasan. Tapi tak sahih pun. Tapi kalau kita katalah kalau sahih kisah tersebut, yang 2 orang Badui itu cium kaki Nabi, ia bukan bermaksud Nabi benarkan kerana untuk jadi amalan. Pasal para sahabat adalah lepas tu tiru Yahudi tadi buat kerja yang sama. Ni kisah Ibn Umar dalam Abu Daud. Kisah datang, tapi diorang ni kelentong sungguh. Saya tengok, perhatikan. Dia kata tengok dalam kisah Abu Daud, Ibn Umar dia telah cium kaki Nabi SAW kan, dengan para sahabat. Dia kisah dia sebenarnya macam ni. Nabi atas perutusan Ibn Umar untuk keluar bagi satu tugasan. Lepas tu diorang keluar tentera tadi, diorang pusing, tak ada jumpa musuh, diorang lari. Diorang buat circle, patah balik, so tak jumpa musuh. Bila sampai diorang sedar balik, diorang kata kita telah lari daripada peperangan. Kita telah lari daripada peperangan. Jadi bila diorang kata macam tu, lari daripada peperangan, diorang anggap diri mereka berdosa. So diorang pun cari jalan supaya dapat masuk ke Madinah dan orang tak tahu.
Dan jumpa, diorang tunggu Rasulullah SAW. Kita solat subuh, diorang tunggu Rasulullah sampai Rasulullah keluar daripada rumah. Kemudian diorang pun pergi pada Rasulullah SAW. Kemudian diorang kata, ya Rasulullah, kami ni adalah orang yang lari. Dia kata, bahkan tidak, kamu adalah orang yang akarun. Dia kata, kamu adalah orang yang retreat, patah balik untuk lawan lagi. Akan berperang pula semula lepas ni. Nabi kata macam tu. Dan jadi bila diorang cakap macam tu, Rasulullah kata macam tu, diorang gembira sangat. Diorang pun gembira pasal takut berdosa. Tiba-tiba, tak berdosa. Lepas tu diorang pun terpur Rasulullah SAW dan cium tangan baginda. Yang riwayat yang diorang edarkan kata cium tangan dan kaki. Masalah yang riwayat kaki tak ada. Pusing mana pun tak jumpa. So datang mana? Mana tangkap Nabi, tangkap tangan Nabi cium. Ya. Dan ini kita kata dalam masalah penghormatan kepada orang ahli ilmu dan sebagainya. Setengah para ulama kata melonggarkan. Boleh pada sebut. Cuma kalau kat Yaman kita buat budak Yaman kalau buat tangkap tangan syekh tu cium, jadi dia cium balik tangan kita. Dia takkan bagi kita tunduk. Dia angkat tangan dia, kemudian kalau dia kata kita cium, nanti dia cium balik tangan kita. Adat kita ni kalau untuk mak bapak aje, orang tua, bukannya masalah ni penghormatan. Ini banyak budaya penghormatan bagi orang kata orang dewasa dan sebagainya, itu je. Dan stop dah besar tak nak pula salam macam tu. Dah besar-besar tak nak pula. Dari kecil kita ajarin tu. Dah besar kan. Kita kata kadang kita nak ajar budak tu berkenaan dengan orang tu lagi tua daripada dia kena tunduk. Ataupun kena patuh dengan cakap dan sebagainya. Tu je. Lepas peringkat terbesar dah umur macam ni yang umur. Tak nak dah salam cium tangan. Akak datang jumpa akak tak jalan cium tangan. Kak, khabar akak? Kata. Salam tu je akak dia. Contohnya lah kan. So maksud konsep kita faham. Dan dia datang ke kisah berkenaan dengan Bani Abdul Qais. Pun kisah tadi macam tu juga. Dalam Abu Daud kisah tersebut ada sebut kaki. Tapi hadis dhaif. Yang sahihnya yang tanpa sebutan berkenaan cium kaki. Jadi kenapa nak perdalamkan? Kalau dia kata benda tu berlaku daripada seorang sahabat atau dua orang sahabat Nabi, ia bukan menjadi alasan untuk semua orang buat. Dan bahkan tak dikata bagusnya buat. Sebab kalau kita kata nak benda pelik-pelik, contoh Umar bin Khattab anhu, dia punya fatwa. Tahu fatwa dia apa? Barang siapa yang junub, tak ada air, tak usah semayang, tunggu air ada. Ni fatwa Umar. Ini fatwa betul ni, bukan fatwa tipu-tipu. Umar punya fatwa, barang siapa yang junub, mana berhadas besar, dalam keadaan air tak ada, tak usah semayang, tunggu sampai air ada. Nak pakai? Ada ni. Ada sahabat buat, so pakailah. Tak boleh. Sebab apa? Ammar bin Yasir dia jelaskan. So kenapa dalam perkara yang diorang buat sekarang ni tak cakap benda yang sama? Nabi larang bila ada sahabat yang balik daripada Rom, daripada Syam, balik cerita kepada Nabi SAW, dia nampak orang kat sana sembah sujud dekat kaki pembesar. Nabi kata jangan, tak halal. Tak benar. Kenapa tak pakai hadis ini? Sibuk dengan benda Badui buat. Badui kencing dalam masjid, Badui sembang dengan Nabi. Ada Badui sembang dengan Nabi. Nabi tengah khutbah, ya Rasulullah, bila kiamat? Tak, Rasulullah entertain pula tu. Rasulullah layan pula. Para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abdullah bin Auf, sahabat besar-besar, Sa'id bin Waqqas, takkan buat macam tu tengah-tengah Nabi khutbah. Takkan tanya soalan pelik-pelik. Takkan tanya kiamat bila. Yang tanya kat bila, tanya balik, cek balik. Semua tadi golongan tu adalah apa? Badui. Bila Nabi berlembut dengan mereka, sebab diorang kalau kita garang, dia lari. Dia baru nak Islam dan sebagainya. Tapi ada pun orang-orang lain tidak. Jadi ikutan kita pada apa? Badui ke? Kalau kita badui, kencing dalam masjid tengok. Faham tak? Benda tu tadi bukan jadi alasan untuk amalan. Kita kata, syekh ni buat tak salah. Apa pasal? Dan kerana benda sekian, mungkin bukannya sujud, nak cium kaki je. Macam tu. Bukan sujud, nak cium kaki. Padahal gambar tu ada bukan cium kaki pun. Dia lintas pintu tu, dia keluar pintu rumah, pintu bilik, memang dong sujud kaki dia. Bukan cium pun. Memang beramai-ramai macam tu. Gila apa? Dan memang dalam jakim letakkan diorang ni mengaku ada wahdatul wujud. Dan maksud dia ada kesatuan ciptaan. Maksud dia pada dia Allah Ta'ala, pada dia menjemanya Allah dan sebagainya. Amalan tersebut ada pada mereka. Bahkan Al Jazeera, televisyen Al Jazeera pernah sekali buat temu ramah. Kira temu ramah dengan Nazim Haqqani yang dah mati. Dia kata apa? Dia kata tunggu izin Rasulullah. Tunggu izin Rasulullah. Rasulullah izinkan baru dia akan benarkan untuk temu ramah atau tidak. Lepas tu bila dia orang tanya balik kali kedua, dia kata boleh. Dia dah telefon Rasulullah kata boleh. Dia telefon Rasulullah. Nombor berapa tak tahulah. Ini betul ni, bukan tipu-tipu ni. Dalam satu rancangan Al Jazeera, dia ada satu rancangan Sirriyatun lil Ghayah. Mana habis secret.
Sirriyah, secret. Lil ghayah, habis secret. Jadi dia buat satu tu as-sufiyah, tentang tarikat sufi. Jadi dia pergi dekat mana guru sufi ni yang kata besar-besar ni, dia ambil. Diorang pergi jumpa sembang. Tapi last sekali kan, yang biasanya bila dia kata apa? Okey, dah minta izin Rasulullah, boleh jumpa. Dia minta upfront duit. Sebelum jumpa tu kena bayar duit dulu. Bila Azazirah tak pergi lah. Telawak juga, Azazirah tak pergi. Cerita dia macam tu sekali. Telefon Rasulullah untuk masalahnya bagi pengikut macam golongan yang kita panggil apa, ada separuh ustaz ni, dia menyokong sangat orang yang sesat macam ni, sampai kan dia nak cari jawapan, dia tolong hujahkan untuk orang sebut. Jadi ini kita kata sebagai benda yang berlaku pada zaman dahulu, berterusan zaman sekarang. Sebab golongan ni tadi dia tak boleh lihat atuk nenek dia salah, tak boleh lihat guru dia salah. Guru dia manusia, bukan Nabi. Bukan Nabi. Kalau kata tu wali sekalipun, bukannya Nabi. Boleh lagi didatangi oleh nafsu dan juga boleh diganggu oleh syaitan. Tak ada timbul masalah, kerana qarin Nabi saja yang masuk Islam. Qarin orang lain semua masih lagi kafir. Dia boleh nak jadi Nabi lah. Kalau dia kata nak jadi Nabi, contohnya macam apa, qarin masuk Islam, dia kena buat juga pembedahan. Jibril AS dia bedah dada Rasulullah SAW, buang kotoran darah pada hati, jantung Rasulullah. Dan dia kata ini habuan syaitan. Dan nak katakan pembedahan tu dibuat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata aku lihat kesan belah tu. Tu lagi pelik bila ada orang zaman kita belah tak ada bekas. Nabi belah, Jibril belah, ada bekas. Jibril belah ada bekas. Ustaz belah tak ada bekas. Pelik tu. Main ludah je Ustaz. Ludah sapu. Jibril belah ada bekas. Kalau fikir balik kan, siapa betul? Mestilah Nabi punya yang Jibril Allah Ta'ala berikan lebih besar daripada kedudukan yang lain. Jibril belah ada bekas, Ustaz belah tak ada bekas. Tak pelik Bukan tak faham kat Rasulullah. Pasal bagi mereka, golongan tarekat ni, wali lagi tinggi daripada Nabi. Itu masalah dia. Balik pada kisah Khidir. Balik pusing balik, circle around tajuk dia. Kerana wali lagi tinggi daripada Nabi. Dari kepercayaan macam tu. Sebab dia mengejar tahap kewalian. Dia tak kejar tahap ketakwaan, tahap wali. Macam mana nak jadi wali? Zikir apa buat anda jadi wali? Kubur mana duduk anda jadi wali? Ini serius. Pasal diorang dulu macam di Hadramaut, diorang biasa berkumpul dekat kubur Nabi Hud setahun sekali, bulan Syaban. 10 Syaban dia akan berkumpul kat situ untuk buat upacara. Pasal bagi mereka tak ada siapa jadi wali kecuali kubur Nabi Hud. So diorang akan datang beramai-ramai. Kononnya akan diijazahkan ataupun dilantik jadi wali melalui sekian. Ni kubur Nabi Hud. Tak tahulah diorang nampak ikut alam ghaib. Dia kan semua kasyaf belaka. Semuanya kasyaf, nampak. Jadi semua nampak apa yang orang tak nampak. Kan? Tak tahulah syaitan dia sekaligus datang, Allah alam. Tapi semua nampak benda pelik-pelik. So last sekali benda ni membawa kepada kisah kesepakatan. Dan kita kena faham bila Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-An'am ayat 112. Allah nyatakan wa kadzalika ja'alna likun nabiyyin. Demikian akan menjadikan untuk setiap nabi aduan, musuh-musuh, syayatinal ins wal jins, syaitan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din dzukhrufal qaul, yang mewahyukan satu sama lain hiasan kata-kata. Masa tak pelik kalau dia kata orang ni mimpi kat Mekah, yang ni mimpi kat Madinah, yang ni mimpi kat sekian, sekaligus. Tak pelik sebab syaitan tadi telah dijanjikan untuk teman mereka yang sesat. Kesepakatan boleh timbul. Semua sepakat inilah wali. Sujud kat kaki, sujud. Kesepakatan macam tu sekali. Atas dasar apa? Atas dasar ini tadi bertaklid kepada syekh-syekh. Bagi mereka syekh itu takkan salah. Dan lebih kalau best apa? Guru yang mursyid. Ni okey, dan tarekat dia letak macam tau. Guru-guru yang anda belajar, anda cek guru yang mursyid. Kalau ustaz macam saya ke, macam Ustaz Yunus ke, Ustaz Kariman tu tak mursyid lagi. Mursyid ni tak, sebenarnya mursyid tu dia arsyada, yursyidu irsyadan. Maksud dia memberikan petunjuk. Tapi istilah mursyid tadi tu yang betul dalam hadis Nabi SAW yang datang, yang digunakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bila sebut tentang nikah, la nikah illa biwalin mursyid wa syahidain. Tak ada nikah kecuali dengan wali yang mursyid dan juga syahidain. Tak ada guru mursyid, tak ada. Tapi diorang gunakan istilah tadi, kembangkan sampai peringkat gunakan untuk jadi guru. Guru tadi mursyid. Dan guru mursyid tadi mesti maksud dia kena ada syariat
hakikat, tarikat, makrifat. Baru jadi mursyid. Dan masalah ni kita tahu, nak masalah yang timbul bila guru yang mursyid ini, kalau dia cakap benda halal, benda haram jadi halal. Ni saya ingat sekali pembentangan dibuat oleh seorang pegawai daripada pejabat mufti dahulu. Waktu dia dipanggil kan, dia terang berkenaan dengan tarikat sesat. Dia tunjukkanlah video dan sebagainya. Tu tapi problem juga masalah bila orang kenal ni. Dia cakap-cakap sepatah, betul tak Ustaz Adli? Saya ni kan Ustaz Adli, betul tak? Ustaz Adli, dia cerita macam dalam sebelah tu, kayak kita. Paling best kalau orang kenal. Macam perumahan rumah saya macam tu juga. Saya tak isytihari saya ustaz. Pergi kata saya pakai seluar seteng je. Pakai t-shirt seluar seteng pergi semayang. Taklah buka aurat. Maksud dia seluar besar kan dia pakai. Dia pakai t-shirt je. Jadi orang tak ada seluar pada lutut tu. Kan? Tapi saya punya labuh lah sampai separuh peha. Separuh betis. Separuh peha kau nampak peha. Jadi saya lagi sana. Dia tak kenal saya. Sekali ada satu perumahan yang sebelah tu, ada orang kenal panggil saya. Dia dapat nombor saya, dia panggil. Saya pergi ingat ceramah. Lepas tu diorang kawasan tu dia ada macam kesepakatan. Kalau dia ni sini ada kuliah, sini jangan ada kuliah. So semua orang datang sini. Kalau sini ada kuliah, sini kosong, sini okey, buat itulah. Pasal audiens tak ramai. Jadi jangan berebut orang. Okey, kan. Jadi nak jadi cerita. Dia lepas nampak saya ceramah, saya bila saya pergi, saya tak ada buat macam tu. Jadi bila sampai kat saya pakai baju Melayu. Baju Melayu penuh, pakai saya pelikat dan sebagainya. Saya ceramah. Jadi dia kenal saya siapa. Start dari tu, dia entah je, ustaz, bahawa ni ada mesyuarat apa, mesyuarat surau untuk membentangkan aktiviti je. Kita sekian. Betul tak ustaz? Sekian. Yo Ustaz Adli, terima kasih datang. Saya macam la ilaha illallah, aku datang nak makan je. Sebenarnya nak makan je kan. Pasal ketika hari tersebut kan ada kemudian convention lah kan, straight pass kan. Jadi isteri pergi sana, jadi rumah kosong. Jadi saya pergi situlah. Itu cerita dia. Jadi kita opposite. Itu cerita dia. Jadi tak timbul tajuk berkenaan masalah saya saja datang untuk kenalkan diri. Pergi betul tak ustaz? Kan dia ustaz. Jadi macam kes yang dekat Pejabat Mufti je juga. Pasal kita kan terkenal dengan tajuk lawan ESQ kan. Jadi bila saya datang panggil untuk membentangkan, betul tak ustaz? Ustaz Adli. Saya macam kan keras kat situ. Jadi bila timbul tajuk pembentangan dia, okey, saya sampai kepada bahagian. Dia terangkan berkenaan tajuk masalah tunjukkan tarikat yang sesat. Dia tunjukkanlah dalam masjid menari-menari bergendang-gendang. Okey, dia kata tidak boleh perkara ini dibuat dan sebagainya. Lepas tu dia buat exception. Namun jika perkara tersebut dibenarkan oleh seorang guru yang mursyid, maka tak mengapa. Lepas dia tunjukkan tarikat sesat dan sebagainya, kemudian dia kata, tapi kalau benda datang seorang guru yang mursyid, maka tak mengapa. Sebab bagi mereka guru mursyid ni macam direct. Pasal wali kutub dan sebagainya dia kata wali mursyid, guru mursyid. Faham tak? Jadi ini masalah yang timbul. Masyarakat kita ni dia ada, selain daripada Quran, sunnah, ijma', qiyas, nombor 5 tu. Ada wali, ada Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Adli, Ustaz Kariman, Datuk Harundin, semua sekali masuk ke sini. So kadang-kadang dah keluar qala Allah qala Rasulullah bertentangan dengan apa datang. Dia akan datang kat sini. Dia akan nombor 5. Dia sebut nama orang sekian. Saya ingat pernah sekali jadi kes orang kedutaan Malaysia dulu rasa akak ni. Suami dia jambang. Simpan janggut kan. Jadi betul kita bincang kena masalah apa sunanul fitrah kan. Sebut berkenaan janggut digalakkan dan sebagainya. Lepas tu tiba akak tu angkat tangan. Dia tak suka suami dia janggut. Dia kata dia angkat tangan. Dia gelak, dia kata suami dia sengih je tak tahu. Dia kata suami dia kekalkan janggut. Dia beli apa kan. Dia angkat tangan, dia kata ustaz, saya kata sekian-sekian dia kata berkenaan janggut. Tapi saya lihat kan Imam Masjid Negara tak ada janggut pun. Dia kata itu. Saya pun angkat jari. Saya kata apa? Quran, sunnah, ijma', qiyas. Tak ada nombor 5 ni Imam Masjid Negara. Tak ada nombor 5 ni Ustaz Adli. Faham tak? Pasal once kita letakkan kat situ, dan bahkan lagi best, overlap. Mana dia overpower ke atas dalil-dalil yang syar'i. Mana boleh? The last one override everybody. Walaupun datang ada Quran tak boleh, tapi kalau guru mursyid kata, masalah lah. Jadi kita kata ini sumber yang baru yang tidak ada dalam Islam. Pasal kita kata antara para sahabat Nabi SAW, mereka saling menghormati. Ada yang Islam awal, ada Islam lewat. Ada Islam awal, ada Islam lewat. Ada yang lama dengan Rasulullah SAW, ada baru dengan Rasulullah SAW. Tapi dalam masa yang sama, bila berkenaan dengan ilmu, kalau betul Rasulullah SAW, mereka takkan persoalkan kau Islam berapa lama dah. Tak ada macam tu. Tak ada gaya macam tu.
Cuma mungkin kita kata Islam awal atau Islam lewat tadi, kita nak tengok nasakh mansukh. Ada kedudukan apa fatwa sesuatu tadi macam Ibnu Abbas ketika dia ceritakan berkenaan apa dilihat ketika kecil dengan apa yang dibuat oleh praktikal orang dewasa dan sebagainya. Mungkin beza. Dia nampak apa dia nampak, kita tak nafikan. Tapi dalam masa sama untuk praktikal kena tengok orang dewasa faham macam mana. Pasal dia cerita apa dia cerita, tapi tak jadikan alasan. Contoh macam kes dia kata telah menjamak Rasulullah SAW Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak, bukan kerana takut, bukan kerana hujan. Bukan kerana takut, bukan kerana musafir. Ini memang betul dia cakap macam tu. Bahkan dia kata bila dia tanya pada dia, kenapa Nabi buat macam tu? Bukan kerana ketakutan, bukan kerana hujan, bukan kerana musafir. Dia kata supaya Nabi tidak menyusahkan umatnya. Tapi bila nak praktikkan benda berkenaan, bila nak pakai? Tanya soalan. Siapa tahu? Cerita dengan saya. Semua hilang clue. Tak ada nak cerita. Sebab apa? Sebab daripada praktis sahabat yang dewasa tak dapat sebarang clarification. Maka sebab itu hadis tadi datang, nak praktik tak reti. Sahih. Bukhari Muslim. Hadis tadi ada hadis Bukhari Muslim. Lalu kita kata muttafaqun alaih. Sahih. Tetapi nak praktik tadi, ini masalah umur tadi main peranan. Pasal kita kata dia cerita apa dia cerita, dia nampak apa dia nampak. Tapi untuk praktikkan benda berkenaan, kita kena apa? Tengok para sahabat yang besar-besar, yang lain-lain faham apa. Kalau mereka tak buat benda berkenaan, sekalipun cerita terdatang, maksud dia kita tak jadikan praktis untuk amalan umat Islam. Faham? Sehingga itu kita kata tak timbul. Dan Umar bin Khattab anhu dia tunjukkan kelebihan Ibnu Abbas dalam masalah ilmu. Dia tunjukkan bila nak bawa mesyuarat, dia bawa mesyuarat negara buat Ibnu Abbas. Kefahaman Ibnu Abbas ada. Tapi kita kata dalam masalah apa dia nukilkan, tajuk lain. Praktis, tajuk lain. Apa dia nukil kepada Nabi, kita percaya. Kita tak kata dia tipu. Mungkin dia faham, dia nampak apa dia nampak, dia cerita apa dia cerita. Tapi untuk praktik, kena ada dari keseluruhan para sahabat. Bukan di atas apa dilihat oleh seorang sahabat Nabi SAW dalam bentuk-bentuk benda-benda yang besar. Benda-benda yang besar berkaitan ibadah dan sebagainya, perlukan kepada penyaksian yang ramai. Dalam masalah akhlak, mungkin para ulama kata ringankan sikit. Tapi kalau masalah hukum atau bertentangan dengan dalil-dalil yang lain, contoh macam menjamak ataupun rukhsah untuk solat tadi dalam keadaan digabungkan tadi, bukannya dalam keadaan terbuka, dia mempunyai bersebab. Mana asal solat tadi tak dibuat kecuali dalam waktunya sendiri, tapi boleh dibuat dalam waktu solat yang satu lagi dengan alasan apa alasan munasabah dia. Itu cara dia. Jadi para ulama berpegang tersebut, walaupun yang sahih, tapi kita takkan pakai untuk praktik. So dalam konteks ini para sahabat Nabi memang ada seniority, tapi dalam masalah penerimaan ilmu tak kisah. Tak ada seorang tu berhujah ke atas orang lain, kau baru masuk Islam kau cakap banyak. Tak ada. Dia dikira sebagai semua sekali sama. So tak ada syekh di kalangan para sahabat. Rujukan ada, tapi syekh tidak. Di kalangan para tabi'in macam tu juga, ada yang menjadi rujukan tapi tak jadi syekh. Itu sebab kenapa kita kata tidak menjadi ketika zaman mereka dahulu tidak menjadi kat situ sebarang mazhab tertentu bagi sekumpulan besar. Bahkan macam tabi'in yang belajar dengan para sahabat, mereka punya menukilkan pendapat daripada para sahabat dan mereka membuat masing-masing. Yang datangnya masalah mazhab ataupun syekh atau imam ni berlaku lepas bila orang malas mengaji. Belajar malas, tak nak belajar dah, nak tahu boleh ke tak boleh je. Itu menjadikan mazhab. Itulah menjadikan mazhab. Macam Imam Syafi'i rahimahullah, dia belajar dengan Imam Malik, tapi Imam Malik tak suruh dia masuk mazhab Maliki. Imam Syafi'i sendiri bukan mazhab Syafi'i. Sebab dia bukan tak ada mazhab. Dia sendiri bukan mengasaskan ini mazhab aku. Faham tak? Siapa ikut dia akan kata ini mazhab kita. Faham tak? Dia tak akan cakap pada ini mazhab kita. Tak, pasal orang belajar dengan dia kan ajarkan sama je. Imam Malik macam tu juga. So jadi start orang tinggalkan ilmu, tak nak belajar, maka start masalah ta'assub kepada orang tentu, bahkan menolak hukum, membenarkan hukum. Yang kadang-kadang kita kata dalam di kalangan para ulama, mungkin timbul 3-4 kisah yang kita panggil syadz. Tahu syadz? Pelik-pelik. Yang kita kata ganjil. Tak ada siapa para ulama terlepas perkara ni. Semua para ulama ada. Terutama Abu Hanifah dibolehkan untuk berwuduk dengan air mutaghayyir. Air rendaman tamar itu boleh wuduk. Tahu air Coca-Cola dia boleh wuduk. Sebab dalam kisah tu yang hadis dhaif yang datang dipakai oleh mereka, dan ini dalil bahawa mereka sebenarnya bukan pakai akal. Dan akal, dia kata hadis dhaif didahulukan ke atas akal. Hadis dhaif dahulukan ke atas akal. Sebab apa? Sebab kalau ikut akal tak timbul tajuk, bahkan akal menolak. Tapi dia kata kerana ada hadis dhaif perbuatan Nabi SAW, dan kita kata dipakai, dia kata boleh dengan air mutaghayyir, air berubah tu
dengan rendaman tamar atau anggur dengan kismis, boleh digunakan untuk berwuduk. Sedangkan jumhur para ulama kata tak boleh, walaupun dia suci tapi tidak menyucikan. Kita kata macam tu dalam mazhab Syafi'i. Contoh macam Imam Syafi'i menyatakan boleh untuk seorang lelaki yang berzina dengan seorang perempuan untuk nikah dengan anak zina dia. Tak, biological daughter yang dia dapat daripada perzinaan tadi, dia boleh kahwin. Alasan kenapa? Sebab itu bukan anak dia, bahkan tak mewarisi dia, tak bin pada dia pun. So budak tadi katakan dia dah bertaubat, lepas tu budak tu besar, dia kahwin dengan budak tersebut. Jumhur para ulama tak boleh kan? Dia tak, dia kata boleh. Okay, jadi faham tak? Dalam konteks ini kalau kita try retrace kan, setiap para ulama mesti ada perkara-perkara macam ni, 2-3 perkara yang macam ni, yang kita panggil apa, pendapat atau fatwa tadi pelik. Anda follow yang ramai, bukan follow yang pelik. Yang macam masalah, macam kita kata berkenaan tajuk masalah apa, menari ketika berzikir dan sebagainya kan. Alasan dia kerana dahulu Ja'far bin Abi Thalib gembira sangat sampai menari-nari depan Nabi. Menari, padahal dia bukan menari, bertenteng-tenteng kaki. Kita perbuatan orang. Ada orang kan suka sukanya kan, ada orang nangis kan, ada orang. Jadi Ja'far kata, bila Nabi kata dia engkau dan hadis tu masalah dhaif pula. Itu masalah lagi. Ya, orang tak kisah kan, golongan ni kumpulan tak kisah. Dhaif ke sahih lantak kan. Yang penting boleh ada dalil. Yang penting ada dalil. Yang penting ada dalil, nak menari juga. Yang penting ada dalil, boleh pakai. So, jadi last kali diorang gunakan. Sebenarnya kata-kata mereka ni merujuk kepada kata-kata Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama yang bermazhab Syafi'i. Kita ada kata dia ni pengasas mazhab Syafi'i. Bukan jumhur para ulama menolak apa dia cakap. Yang dia mengatakan bahawa bila orang menanyakan adakah berzikir ni, bergoyang-goyang badan ni atau menari-nari ni mempunyai asal, dia rujuk pada kisah Ja'far bin Abi Thalib tadi mententeng bila Nabi kata anta minni wa ana minka, engkau dari aku rupa engkau macam aku macam engkau. Dia happy sangat Nabi kata engkau serupa aku serupa engkau, maka dia tertenteng-tenteng depan Nabi SAW. Tapi bukan itu kerja tiap hari jumpa Nabi tenteng-tenteng. Kan dia mati syahid, bukan dia mati dalam keadaan tenteng. Tak? Benda kisah berlaku sekali tu dijadikan sebagai alasan untuk buat tiap hari. Bukan dia jumpa Nabi. Tak jumpa nak jadi sekali, dijadikan amalan harian. Pelik tak? Jadikan amalan harian. Pasal kalau kita kata sahih kisah tadi, benda jadi sekali dan tak berulang. Bukan tak jumpa Nabi je, wah kan. Faham tak? Kenapa? Macam mana baca dalil? Pasal kita jadikan amalan bila benda tersebut berlaku berulang. Dan diorang pula jadi macam tu. Lepas Ja'far buat, Abu Bakar buat. Abu Bakar buat, Omar buat, Osman buat, Ali buat, Abdullah bin Auf buat, Ubay bin Ka'ab buat, semua sekali buat. Baru best. Barulah betul menjadikan amalan. Baru betul menjadikan sunnah. Baru jadikan kata benda tu ada asal dalam Islam. Ini seorang buat terjadi pada hari tersebut dalam masalah tak sahih. Dia jadikan alasan untuk boleh. Tengok kerana happy sangat goyang-goyang badan. So zikir happy sangat goyang-goyang badan. Kalau happy semayang goyang-goyang badan macam mana? Batal semayang pula. Kalau orang tu goyang-goyang badan dan semayang, cakap yang tu je, orang tu hangguk. Imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia pun happy sangat kan, macam terlampau khusyuk kan. Batal semayang pula. Kejap boleh, kejap tak boleh. Ni bukan pelik tau. Kita kata kerana benda tadi berlaku sekali dan salah, nak diistidlalkan macam tu. Tapi benda tu datang daripada salah seorang ulama bermazhab Syafi'i. Tapi kita balik pada asal. Boleh keluar pendapat-pendapat, fatwa yang ganjil, yang pelik daripada para ulama, yang tak boleh dijadikan sandaran untuk mengatakan dia boleh. Untuk jadikan dia sebagai amalan harian atau menjadikan benda tu setiap kali berjumpa kita goyang. Jumpa besok goyang. Tahun depan goyang. Hari ni goyang. Minggu depan goyang. Tak ada kerja lain ke? Kan hadis Nabi tak hafal, Quran tak hafal, sibuk berkenaan goyang badan. Dipertahankan, bukan disebarkan berkenaan amalan yang Nabi galakkan. Yang Nabi suruh tak buat. Yang Nabi tak suruh ni dia orang cari. Macam mana nak sokong juga. Ini kita pernah terangkan bahawa perangai mereka ni apa? Mencari dalil untuk sokongan, bukan sandaran. So berterusan, keep on going. Nak pertahankan juga golongan yang sesat. Kenapa? Dah tak ada sunnah Nabi nak diamalkan lagi ke? Dah habis dah hafal Quran. Habis Quran dah hafal tak juga kan? Tapi kenapa sibukkan dengan benda macam tu? Tak ada kerja lain kadang. Jadi kadang benda macam ni menyampah juga sebab apa? Habis masa duk naik. Kadang-kadang saya tak nak menyaik kerana benda ada kerja lain. Tapi bila kadang-kadang dia hantar. Okey, start saya tengok. Kalau dia kata ada orang jawab, saya diam. Okey, ada orang cakap, saya diam. Saya biarkan.
Biar orang yang jawab. Tapi bila ada orang tu kan, dia datang, lepas tu ada orang jawab, lepas tu dia buat macam jadi hero pula. Jadi hero, nak tunjukkan bahawa tengok, benda ni betul. Ni ada siapa nak ni? Seorang Muhammad share, bla bla bla, saya hantar image. Senyum, ada senyum hantar gambar pun ada. Hai, la syarikalah. Allahumma. Kan, habis masa kadang 2-3 jam. Benda tu lah kecil connect sini saya naik. Payah gila. Saya nak baca balik apa dia tulis, saya type. Kan? Dengan masa aku betul. Tak faham betul. Kan? Tapi masalahnya kalau tak tuliskan nanti kan orang ingat benda tu betul. Jadi macam mana? Kan geram sungguh kadang-kadang benda macam ni. Buang masa. Banyak lagi benda lain umat Islam kena buat. Sibuk pertahankan orang sesat. Kenapa? Kan zikir biasa tak boleh dah. Nak kena goyang badan juga. Kan? Pasal kadang-kadang ada orang ni masalah pasal tahu. Ada syekh kata boleh. Ada guru kata boleh. Ada habib kata boleh. Kan? Ada macam-macam orang kata boleh. Bila ada orang kata boleh kan, dia nak cari alasan kenapa boleh juga. Ini yang kita kata merosakkan Islam. So kalau kita balik pada asal Islam, benda itu kosong, tak ada wujud benda berkenaan. Habis. Kan banyakkan solat sunat, banyakkan puasa sunat, banyakkan zikir, dah. Tanpa datang goyang-goyang. Kan macam puasa sunat, kita tahu puasa sunat lebih berat. Kalau dia kata kita buat susah-susah. Kan puasa sunat jangan sahur. Nabi suruh sahur pasal ada orang kan dia sahur, dia tak lapar. Dia tak lapar. Jadi dia rasa macam kalau tak lapar, tak dapat zuk tahu. Taste, rasa. Tak dapat rasa kemanisan puasa tu. So jangan sahur. Apa dia cakap? Nabi suruh sahur. Nabi suruh buka cepat. Tapi dia kata kalau kita ikut ustaz yang Nabi suruh ni, kita kurang rasa kemanisan puasa tu. Tak letih, tak ada macam kan, tak ada kering tekak. Macam mana ustaz? Mana lagi patut? Yang lagi patut la syarikalah. Memang patutlah ikut Nabi. Aku tak faham betul orang ni kan. Kadang Islam bukan disuruh susah. Ada orang menjenis tak makan pagi pun tak apa. Makan pagi sikit perut. Betul lah. Sekarang tak boleh. Makan pagi sikit perut. Dia tak makan okey. Relax je. Tak ada. Makan pagi mengantuk. So makan pagi dia tidur. Pun ada juga sistem macam tu. Badan dia tak tahu macam mana. Dia start time belajar macam tu. Terbiasa tak makan pagi. Lepas dah balik Malaysia tua-tua pun tak boleh makan pagi lagi. Makan pagi je ngantuk. Pagi makan pagi tengok. Kata nanti dia lagi lewat dia datang. Okey. Tak cakap tak ngaku. Lebih kurang lah. Okey. Memang macam tu lah. Benda masalah. Dia masalah persamaan manusia. Tak sama. Jadi kalau situ kan macam payah nak lapar. Serius payah nak lapar. Serius kadang-kadang makan sekali satu makanan sehari. Tapi sekali makan banyak kan. Tu kawan saya lu gelak dia kata apa? Ada kita kawan-kawan lu kan puasa kan. Dia kata puasa selang sehari. Sekali buka puasa makan untuk 3 hari. Macam mana nak lapar dia kata. Lawak juga lah. Kisah dia betul. Ini masalah dia. Pasal umat Islam tak reti. Kan kita sebab kenapa kita belajar manhajul talaqi. Kita tahu syekh guru kita sayang, kita muliakan, kita sanjung, kita hormat. Dia langgar je hadis Nabi, tinggalkan dia punya pendapat itu, kita terus pada benda lain. Kalau dia baik, dia pandai dalam masalah benda-benda lain, macam masalah tafsir. Dia tak pandai fiqh. Tafsir kita ikutilah. Selagi dia tak selewengkan tafsiran tadi kan, kita ikut. Start dia menyeleweng itu, tinggal semua sekali. Terus belajar langsung dengan orang macam ni. Jadi kita faham bahawa kadang-kadang ada kumpulan ni dia punya ilmu dia ke situ je. Untuk ajak orang pergi kubur. Mari ke kubur. Jom ke kubur kan. Dan sekarang kubur pun buat cantik-cantik, orang pun tak takut. Jangan seram pergi kubur. Kita masalah keseram. Kita masalah kubur tu tempat untuk kita mengambil iktibar, bukan untuk lepak-lepak. Piknik pula bentang tikar kan. Kubur. Nanti abang dah beli plot sana, yang nak plot mana? Kan? Abang kanan kiri anak-anak kita ambil lah 1 2 3 4 tu. Bayar siap-siap up front. Betul tak anak mati dekat tempat lain. Ni channel ni bang, anak kita mati tempat lain. So siapa tu? Kita jual lah plot kita. Jadi macam Mak Saleh pula. La syarikalah, apa hal ni? Kan tanam kat mana pun asal mati tak kisah. Sibuk kan di taman. Sudah datang kubur tu happy. Tu buat majlis. Tu buat maulid, buat sekian. Habis jahanam semua. Ni masalah dia, Faham Jadi kita kata kerana tu. Okey, baik. Lantas dia kata pengakuan mereka terhadap Tok Moyang menjadikan mereka telah menjadi penghalang untuk mereka daripada mengenali kebenaran serta menimbangnya dengan bukti-bukti dan timbangan yang betul. Berfirman Allah Taala menjelaskan keadaan musyrik, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul. Nabi dikata kepada mereka,
marilah kepada Allah Ta'ala dan juga kepada Rasul, kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasul. Mereka berkata, qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Mari untuk kami apa dapat kami dapati padanya atuk nenek kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamun syai'an wa la yahtadun. Adakah mereka nak ikut juga sekalipun atuk nenek mereka tidak mengetahui sesuatu dan juga tidak mendapat petunjuk. Okey, berkata Ibnu Katsir rahimahullah dan tafsir beliau bagi ayat ini, iaitu dia kata, apabila mereka diseru kepada Allah dan syariatnya dan apa dia wajibkan serta meninggalkan apa yang dia haramkan, mereka berkata, memadai jalan-jalan, memadai kami, cukup untuk kami jalan-jalan dan laluan yang kami dapati datuk nenek moyang kami berada di atasnya. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat lain dalam surah Maidah 104 tu, awalau kana aba'uhum, adakah jika sekiranya bapa-bapa mereka tidak mengetahui, la ya'lamuna syai'an, tak mengetahui apa-apa, wala yahtadun, tidak mendapat petunjuk. Nak ikut juga ke soalan? Iaitu mereka tak memahami sebarang kebenaran, tidak mengenalinya dan tidak terhidayah kepadanya. Masa kita dalam Islam ni, kebenaran itu ada apa yang dinyatakan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Semua orang kata kita ikut Quran Sunnah. Quran tak ajar buat, Sunnah tak suruh pun buat. Itu masalah yang timbul. Kalau masalah umum, tapi yang lagi best kumpulan ni, mereka cakap macam ni, ialah Quran Sunnah tu bukan semua. Dia kata tu kalau macam tu tak salah naik kereta, naiklah unta. Dia jadi bangang balik. Dia pusing kan, dia bangang balik. Pasal apa tahu? Masalah kita panggil apa? Itu amalah. Contoh macam kita nak tayangkan kelas. Saya boleh berceramah saja, tak usah pakai buku. Saya boleh suruh salin apa saya cakap. Mana teknik tadi berbeza. Penyampaian itu penyampaian. Masalah guna projektor ke, tak pakai projektor ke, tak ada kisah. Projektor jenis apa? Jenama Panasonic ke? Jenama apa Aiwa ke? Jenama apa? Letakkan, tak kisah. Pintu untuk jaga rumah. Nak pintu apa? Pintu kaca ke? Pintu besi ke? Apa? Rod iron ke? Lantakkan. Jadi pintu bertutup. Udah. Maksud dia tak timbul tajuk berkenaan. Tapi kalau kat Yaman betul lah. Dia punya pintu besi. Pintu tu besi tau. Dia orang kat sana kasar sikit kan. Pintu kayu ni kalau rumah-rumah kaya okey lah. Kalau pintu dia biasa rumah-rumah orang macam pintu kedai. Tu pintu kedai besi kan. Macam tu lah pintu besi. Kelekang, ketong-ketang kan. Bunyi lock tu kan. Macam tu lah pintu dia. Dia tak tahu mungkin pasal baling bom pun tak tembus kan. Lubang-lubang kalau baling bom. Memang ada saya rumah kawan saya dulu. Kawan saya punya kawan, dia pensyarah dekat Universiti Sana'a. Dia keluarga dia ada kebun. Dekat Bani Hushaish, dekat dalam berapa kilometer daripada Sana'a. Dia ada kebun anggur. So dia ajak kawan saya pergi makan anggur dekat kebun dia. Makan tengah hari dan sebagainya. Tu pergi kat rumah dia, sampai kat store, nampak ada lubang. Dekat pintu tu berlubang. Apa ni? Dia kata bukan apa, hari tu adik aku gaduh dengan sekian untuk baling bom. Itu kita balas balik dah. Dia bayangkan, kalau pintu biasa hancur dah. Pasal pintu besi. So shrapnel bom tu kena kat lubang tu je. Dia orang tak ada masalah. Pelik sikit. Jadi pintu besi. Kita dah tak pintu besi ke, lampu nak pakai lampu apa? Kita dah pakai lampu ni ke, lampu kuning ke, lampu sekian ke, lampu pelita pun boleh. Tak ada Islam larang pun. Mana yang memudahkan kita pakai. Macam kalau di Yaman, lampu dekat kampung-kampung tu tahu gas. Tahu gas? Tong gas tu dia salur terus. Tahu tak yang lampu yang kain, yang ada kain yang kita pam tu kan. Hujung kat gas tu dia pasang kat gas, tong gas tu pasang, hujung dia tinggi ni je kawasan tu. Hujung tu letak sumbu, nyala situ. Buka gas, bish. Akak kata kan, akak tengok akan meletup. Saya tengok 5 biji kat keliling saya. Kalau rumah dia macam tu, tak meletup pun. Tak ada kes meletup masalahnya. Tapi okey, adakah tak ikut sunnah kerana memakai gas ni tu? Tak ada instan pun. Kenderaan nak pakai apa? Nak pakai kereta ke? Nak pakai jalan kaki ke? Silakan. So itu bezanya, pasal benda tu bukan ibadah. Yang sekarang ni orang masuk dan buat adalah ibadah. Penzahiran ibadah. Cinta Tuhan dan tunjukkan kepatuhan pada Nabi dengan cara macam tu. Maka dia kata ini sunnah. Dia pakai sunnah, dia pakai ini sunnah. Ini kita kata masalah yang kita kena perbetulkan. Sering pusing dia pusing balik. Kita kata Quran Sunnah. Tapi kena ingat, Quran Sunnah ada lain. Ijma', qiyas, istihsan, istishab, masalah musalah, sadu zara'i, kalau sahabi syar'un qablana. Disebutnya tentang orang yang tak faham. Kita ada sumber-sumber lain daripada tu. Tapi sumbat balik benda dia buat, tak ada pun dalam satu pun kat situ. Balik pada apa? Ni lah syekh. Syekh ada. Syekh kata boleh. Ada syekh kata boleh. Ada orang kata boleh. Ini kita bahaya dia. Okey? Dia kata apa? Bagaimana orang berkenaan boleh mengikut mereka atau nenek mereka sedangkan keadaannya adalah sedemikian. Tidak akan mengikuti mereka kecuali orang yang lebih jahil
lebih sesat daripada jalan daripada mereka. Mana kalau orang tu dah sesat, siapa ikut dia lagi sesat. Saya tahu dah pasal orang tadi sesat dengan delusional yang dia ada. Yang datang kemudian ni, dia ada jalan. Nampak orang tu macam tu, nampak yang betul tu macam tu. Kenapa dia follow juga? Kalau dia follow, dia lebih sesat daripada orang ni. Macam orang ikut syaitan lah. Syaitan ajak dia untuk buat maksiat. Syaitan dah Allah terangkan kisah Adam, Allah terangkan kisah para kisah para sahabat, kisah para Allah terang pada kita kisah. Yang mana dalam kisah tersebut mengajarkan kita syaitan itu musuh kita. So maksudnya kalau ada orang tersilap, terlanggar, terbuat dosa dan sebagainya, orang tersebut terikut jalan syaitan, terikut. Kita niat baik, kita kata terikut, tersalah. Kita yang dah tahu dia salah, kenapa follow juga? Tak follow juga. Jadi maksudnya orang yang kedua ni lebih teruk daripada orang pertama. Lebih teruk daripada orang pertama. Yang dah tahu buat juga, lagi teruk daripada orang pertama. Tahu dah tempat berkenan. Saya tengok ada bawah ni orang tunjukkan apa? Saya kata rasanya kat Indonesia kot. Bukan kat Malaysia. Dia buat satu tong. Dia tulis gitu bulatan. Jangan intai dalam lubang ini. Ada tengok video tu? Kan? Jangan intai. Tulis jangan intai, semua nak intai juga. Tulis jangan intai, jangan intai dalam lubang ini. Semua datang ulur kepala. Ulur kepala, kawan tu pegang kek. Lepak. Video kan, dia lepuk muka tu. Kawan tu pun marah, ketong-ketong tu. Marah kan. Tapi pula kedua datang pula, orang intai lagi. Kelepuk kena muka lagi. Nampak dah tulis jangan intai. Intai apa? Nampak tak ada perangai kan? Ulur muka. Lepas tu nak bersilat pun ada. Nak angkat apa? Apa, dia orang buat macam kotak. Tapi mungkin dia pandai lah, dah claim siap kot, ada skru macam tu. Lepas tu dia tak angkat. Tapi orang yang datang tu tak puas hati tau. Tengok ulu tangan nak pukul dan sebagainya. Nampak? Tapi kisah dia, siapa tahu? Dah tulis jangan buat. Ni masuk juga kepala apa? Kan dia jalan laluan kan. Awak nak ada destinasi. Ngintai kenapa? Nampak sangat perangai tak senonoh. Semua lelaki lah buat kerja tu. Kan, lelaki tunjuk muka tu, kena kek. Orang tu marah lah pasal orang tu kena kek muka dia. Ada yang dia tolak kek tu, kuat sangat tergolek-golek kawan tu. Nah, ini masalah kita kata. Jadi bila dah kata benda tu tak elok dan sebagainya, buat juga. Ini masalah lah. Nampak ada orang kena, buat juga. Okey. Jadi kata apa? Pelaku-pelaku bid'ah telah serupa dengan orang-orang musyrik dalam sifat mengagungkan syekh-syekh ini. Mana kata kabilah ke, orang besar mereka dan sebagainya. Dan telah melampau di dalamnya sebahagian mereka dengan pelampauan yang dahsyat yang mengeluarkan mereka daripada jalan asas jalan yang lurus. Kerana ini Ibn Taymiyah berkata, sesiapa yang mewajibkan untuk mentaati seseorang selain Rasulullah SAW dalam setiap apa yang diperintahkannya, jadi diwajibkan pembenarannya pada siapa yang dikhabarkan. Mana dia sesiapa yang kata selain Rasulullah SAW ada orang kita kena patuh. Follow semua sekali apa yang tu buat. Bahkan wajib membenarkan setiap apa yang dikhabarkan orang tersebut. Kalau guru kita khabar, kena percaya. Dia kata yang tu kan. Dia kata juga penyabitan kemaksuman dan pemeliharaannya daripada setiap apa yang diperintahkan daripada agama. Maksudnya pada apa orang cakap semuanya kita anggap maksum. It's actually truth. Tak salah kita follow. Dia kata tak apa, orang ni wali. Start macam tu saja. Dia kata maka dia telah menjadikan orang yang sekufu dengan Rasulullah SAW dan setara dengan baginda dan ciri-ciri perutusan. Hanya dengan itu. Mana dengan perbuatan itu saja, ini Nabi, ni tok guru dia. Mana untuk Nabi ni, kita sini tahu. Kita dalam bila kita lafaz syahadah kita berbunyi apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Okey. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Okey. Penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah berlaku dengan tidak kita harap selain Allah, tidak kita doa selain Allah Taala, tidak kita percaya ada yang berkuasa selain Allah Taala. Mana kita hati kita mengagungkan Allah Taala. Hanya Allah Taala lah menciptakan kita. Tak ada lain. Selagi kita menyekutukan Allah Taala, kita dah tegakkan la ilaha illallah. Tapi dalam Rasulullah SAW punya syahadah, kan, lafaz risalah, kita tahu asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Macam mana kita zahirkan Muhammad Rasulullah? Mengikuti baginda. Kita sini tidak menduakan baginda dan ikutan. Tak duakan. Baginda kita ikut, tapi ustaz ni saya ikut juga. Tak boleh macam tu. Kalau ustaz tu tunjuk kita pada Nabi, kita follow. Tapi kalau kita ikut pada dia punya perangai, tak usah buat. Tak usah buat. Pasal benda tadi, pasal kita tak boleh menduakan Rasulullah. Pasal agama tadi datang melalui Rasulullah SAW. Banyak orang pandai cakap. Dia kata kita ni wasilah kita kepada Allah adalah Rasulullah SAW. Pandai cakap. Tapi time apply, gagal. So dia akan ada Rasulullah di satu pintu, satu jalan. Syekh dia dekat jalan satu lagi.
Rasulullah SAW larang. Contoh macam kes berkenaan mengambil masjid sebagai kubur sebagai masjid. Nabi kata, la'anallah, hadis Bukhari. La'anallahu al-yahud. Allah Ta'ala melaknat golongan Yahudi. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida. Mereka ambil kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Nabi sebut dah. Nabi sebut dah. Tapi buat juga. Macam Nabi larang dikapurkan apa? Kubur tu jangan kapurkan, jangan tak putih supaya nampak terang, supaya orang nampak dia jauh kan. Jangan buat, Nabi kata. Nabi larang perkara tersebut. Buat juga. Maksudnya Nabi kat satu pintu, satu jalan, tok guru dia satu pintu, satu jalan. So dia menduakan Nabi. Kita dalam masalah ikutan tak boleh mengikuti lebih daripada seorang Nabi. Pasal semua para anbiya sendiri pun kalau dia kata Rasulullah hidup, diorang tak ada luas untuk kecuali kena ikut Rasulullah. Tak boleh dia macam Muhammad ada jalan dia, tapi I pun Rasul juga. You know, kan? I also got the revelation. So he with his road, I with my road. Dia kata, mana boleh macam tu? Bakal tak ambil janji setiap para nabi kena ikut Rasulullah. Dalam surah Al-Imran ayat 81. Kita pernah baca berkali-kali ayat ini. Allah nyatakan wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ingatlah ketika mana Allah Taala mengambil perjanjian para nabi. Lama ataitukum, demi kerana aku berikan kepada kalian kitab dan hikmah. Aku berikan kalian kitab dan hikmah. Thumma ja'akum rasulun. Kemudian kalau datang kepada kalian seorang rasul, musaddiqul lima ma'akum, yang benarkan apa di tangan kalian. La tu'minun nabi, hendaklah kalian beriman dengannya. Wala tansurunnah, hendaklah kalian bantu dia. Allah Ta'ala kata, qala aqrartum, adakah kalian berikrar? Qalu, mereka kata aqrarna. Allah Ta'ala kata, qala faqshadu wa ana akum minasyahidin, bersaksilah, maka aku bersama kalian sebagai menyaksikan. Dalam ayat tersebut para ulama kata, ayat ini adalah satu garis panduan. Kenapa Nabi Isa datang nanti, dia takkan boleh buat syariat sendiri. Dia ikut syariat Muhammad SAW. Bahkan Musa AS, bila Nabi kata, bila Umar pernah sekali bawa suhuf, lembaran-lembaran dari kitab-kitab terdahulu, dia gembira, dia happy kerana dapat benda tersebut. Tapi bila dia cakap macam tu, Nabi SAW, dia jumpa Rasulullah merah pada muka, marah. Rasulullah kata, wahai Umar, kau ragu-ragu tak ada urusan ini ke? Nabi kata, urusan agama ni ke kau ragu-ragu ke? Nabi kata, aku dah bawa kamu kepada agama ni, agama ini kepada kamu. Malam dia macam siang dia, seperti Bukit Baydha, lailuha kana hariha. Malam macam Bukit Baydha. Dekat Mekah ada Bukit Baydha. Bukit Baydha ni tak ada siapa yang akan lintas kecuali siang ke malam mesti nampak. Macam road sign lah. Orang tahu dekat dengan Mekah ada bukit, macam Bukit Baydha. Malam macam siang, tak pernah siapa sesat kecuali orang yang binasa saja. Macam itulah Islam. Siang dia macam malam, tak ada benda tersembunyi. Lepas tu Nabi kata dia, waimullah, demi Allah, lau kana Musa hayyan, kalau sekiranya Musa hayyan, lama wasi'ahu illa an yattabi'ani, tak boleh ada untuk dia, tak boleh peluang untuk dia kecuali kena ikut aku. Ini masalah ikutan. Sebab kenapa kita kata dalam masalah agama ni tadi, tak boleh kita duakan Rasulullah. Hatta para anbiya lain kau datang bukan ikut belakang Rasulullah. Datang kita Rasulullah SAW satu jalan, guru kita kata tak apa. Mana tu? Al-Imran 81. Al-Imran 81. Jadi maksudnya kita faham dah benda tersebut. Kita tak boleh menduakan Rasulullah. Pasal di sini orang tu macam Ibn Taymiyah kata, kerana apa dia kata setiap orang dia kata siapa yang mewajibkan untuk mentaati seseorang selain Rasulullah dalam setiap apa yang diperintahkan oleh orang tersebut, serta mewajibkan pembenaran apa yang orang tu katakan, juga menyabitkan kemaksuman. Maksud orang tak salah. Dia ni wali, takkan dia tak tahu. Ayat tu keluar. Takkanlah tok guru kita tak tahu. Saya pernah jumpa sekali ada seorang tu kan. Dia kata apa? Tok guru dia kata ayat Quran tu 6666. 6666 kan. Walaupun saya pernah terangkan 666 tu apa kan. Ini kali saya terang balik. Hari ni tu malas. Okey, jadi 6666. Jadi bila jumpa dengan saya kata salah. Saya kata 6236. Jadi dia diam. Bila pertama sekali tok guru dia ajar hakikat, tak belajar baca Quran. Gagap lah ke? Tu masalah dia. Quran tak baca kan, tapi bercerita berkenaan dengan ikhlas tu, la ilallah syarikalah kan. Daripada malam isyak tu boleh sembang sampai pukul 5 pagi. Tak ada benda, cakap pasal ketuhanan saja. Dan ini sekian. Memanglah sabar, redha dan sebagainya kan. Dan bestnya apa? Sampai subuh solat tidak. Dia ada kumpulan je ni. Tapi yang peliknya kan, bila tok ayah cakap macam tu 6666, saya kata 6236. Takkan tok ayah salah, dia kata. Saya kata tok ayah salah lah macam ni.
Kan 6236 pasal Quran. Tadi kalau kita kira, dia punya percanggahan para ulama adalah 6,200 lebih. Lebih berapa? Ada 6235, 623, ada 640. Tapi tidak ada siapa berkata 6,666. Bahkan yang kawan saya belajar kat Jordan, dia kata apa? 6666 ni orang Malaysia. Malaysia. Orang Malaysia. Dia buatlah kaul, pendapat. Para ulama bukan ambil ayat Quran. Kumpulan ni kata 6,000 sekian. Ni kata ahli Kufah, ahli Basrah kata. Tiba-tiba orang Malaysia 6666. Saya gelak saya. Kata. Kawan belajar kat Jordan tu. Dia cerita guru tafsir tu cakap macam tu. Pasal asas pertama tadi benda tadi pasal kita dah ada idea tau. Kata benda tu masih tak betul, mesti tak silap. Bahkan ada pula kaitkan dengan tajuk 666 tu berdasar kepada urat saraf darah badan manusia. Saya tanya soalan, doktor mana bilang? Pasal doktor yang bilang badan orang kan. Kan tapak tangan kita luas mana, kulit kita berapa tebal. Siapa biasa jawab benda ni? Yang pergi ukur kerja ni. Ahli biologi. So soalan ahli biologi mana kata urat saraf badan manusia 6666. Angkat tangan. Tak ada siapa cakap kan? Jadi tak tahu. Kan? Lepas tu banyak diorang ni contoh macam cuba datangkan, dia kata hari pertama kejadian manusia, pasal diorang kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pernah dengar ayat tu? Barang siapa kenal Tuhan dia, maka barang siapa kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan dia. So apa dia buat? Dia kata kalau kenal diri, kenal Tuhan. So nak kenal diri, start daripada jadi. Macam mana kita jadi? Dia ceritalah pasal air mani, berkenaan dan sebagainya kan. Semua salah. Semua salah. Dia kata mata jadi hari sekian. Saya jahat. Tu saya jahat. Saya jahat sikit tau. Saya ambil gambar janin, saya tunjukkan pada orang. Pasal kita dalam zaman sekarang ni, benda ni akses. Semua orang boleh akses. Kalau siapa nak tengok gambar janin kan, ikut stages, Carnegie stages, buka dalam multi-dimensional human embryo. Multi-dimensional human embryo. Free. Dia ada slide lagi. Kelihatan rentas janin tu, layer by layer. Apa jadi organ dalam badan, apa dia sekian sebagainya. Dia sebutlah, mata jadi sekian. Saya tunjuk gambar. Saya buka komputer, saya tunjuk gambar. Macam mana? Ni hari sekian-sekian dia kata. Tak. Dia kata, takkan Tok Ayah salah. Ayat tu keluar lagi. Dia keep on going. Takkan Tok Ayah salah. Takkan Tok Ayah salah. Tok Ayah bukan Nabi. Tok Ayah bukan saintis. Tok Ayah bukan saintis. Betul? Kan? Bila orang cerita kan, macam dia ada orang edar ke apa, buku Hakikat Insan. Hakikat Insan. Kan? Saya buka dengan Bapak saya tunjukkan. Saya kata, macam mana nak cerita berkenaan kejadian lain? Kejadian manusia pun salah. Man arafa nafsahu pun salah. Dia kata mata jadi bulan sekian. Saya tunjuk gambar. Memang dia ada gambar macam benda ni kan tak cerita-cerita kan, orang kita dia ingat sibuk-sibuk lawak. Okey. Saya tunjuk gambar sikit lah. Saya tak usah bukan ni. Okey, contoh dia kan. Contoh macam mana gambar ni. Okey. Okey, ni gambar ni daripada multi-dimensional human embryo. Maksud dia macam ni kan. Macam ni kan, stages. Okey, hari 26, hari 24, 28. Nampak? Ni ketika ni mana nampak apa pun, mata jadi mana matanya. Kalau nak betul-betul yang kita kata macam hadis Nabi katakan adalah pada hari 42. Ni. Ketika ni nampak ada mata. Nampak tu? Telinga. 44 jelah. Dia pasal malaikat masuk hari 42. Pada Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Nabi kata idza marra bin nutfati, bila berlalu pada nutfah, sintanu arba'una laila, 42 malam, ba'atsallahu ilaiha malakan, Allah utus padanya malaikat, fasawwaraha, maka malaikat tu bentuk rupa dia. Tengok. Tak ada rupa? Ada rupa manusia? Kan daripada awal lah saya tunjuk awal kan. Okey, di sini kan. Daripada hari yang sekian. Okey. Kan tak ada rupa orang? Ada rupa orang? Siapa rupa ni? Angkat tangan. Tak ada kan? Okey, tak ada. Okey. Nampak hari 33. Hari 28. Hari 28. Tak ada Tengok betul tak ada 32. Tak ada. 33. Tak ada. 37. Ada. Tak ada, mana ada? Kan ada siapa rupanya tu tunjuk saya. Tak ada kan? Ada? Tak ada Okey. 41. Ada? Tak ada, kulit pun tak ada, apa tak ada benda pun, macam tu je. Okey, tengok. Ni 44. Nampak dia ada jari, ada cuping telinga, mata, kaki dah. Dia dah start dah. Develop semua sekali organ. Okey, tengok dan kulit, sarung dia punya jantung apa macam ni kan, sini tak ada sarung kan? Tengok sini ada sarung. Nampak? Beza dia hari 2 hari je. 41, 42, 43, 44 kan?
Okey. Bila kita tengok hadis Nabi kata apa? Idza marra bin nutfati, bila berlintas pada nutfah, pada benih lelaki wanita tu, fintan 2, arbaun 40, 42, lailatan malam. 42 malam, ba'atsallahu ilaiha malakan, Allah Taala akan utus padanya malaikat, fasawwaraha, maka malaikat tu akan bentuk rupa dia. Nampak? Tak ada rupa, ada rupa, tak ada rupa, ada rupa, tak ada rupa, ada rupa. Nah, kan tunjuk macam tu kan tak faham lah. Okey. Wa khalaqa sam'aha wa basaraha. Kita tengok, tak ada mata, ada mata. Tak ada mata, ada mata. Tak ada mata, ada mata. Kemudian wa khalaqa sam'aha wa basaraha. Okey, pendengaran dulu. Tak ada telinga, ada telinga, tak ada telinga, ada telinga. Apa tu? Ada mata, tak ada mata, ada mata. Nampak? Okey. Wa jildaha wa lahmaha wa izamaha. Kulit dia, daging dia, tulang dia. Ni tak ada rupa apa. Bahkan yang besar ni hati dengan jantung. Okey, expose kan, terbuka, tak bersarung. Sini. Nampak ada sarung? Nampak ada sarung? Kan? Kemudian kat sini ada ruas-ruas jari. Okey. So maksudnya tulang, daging dan kulit telah mula terbentuk. So Nabi kata 42 malam. Okey. Qala, kemudian malaikat kata, ya Rabb, wahai Tuhan, adzakarun unsa, laki ke perempuan budak ni. Faqada rabbuka wa yaqdi rabbuka ma yasha, maka Tuhan menentukan apa yang dia nak, wa yaktubul malaikat akan tulis. Okey, anyway, kisah ni saya tunjuk gambar macam ni je. Dalam buku Hakikat Insan ke, ada siapa belajar buku buku tarekat yang mengajar tentang manusia jadi mata bagi, gagal semua sekali. Tak ada seorang pun betul. Setakat saya jumpa sekarang, kecuali orang curi apa benda yang saya ceramah. Baru dia tahu pasal manusia dapat rupa manusia 42 malam. After 42 nights baru malaikat berbentuk rupa. So ini bila gambar yang tadi kita tunjuk kan. Ini hari 44 ni kepala kan, mata dah mula sian, telinga. Pasal malaikat datang bentuk rupa dia. Before that tak ada rupa orang pun. Tak ada rupa manusia. Bahkan kalau kita tengok kan, dia tak ada perbezaan antara janin manusia dengan janin binatang-binatang lain. Contoh dia macam dalam, takut salah tekan kan, keluar-keluar gambar bukan masalah. Okey. Iyalah pasal komputer peribadi kan. Okey. Contoh sini Okey. Dalam gambar ni dia letakkan panjang tau, daripada sini sampai sini. Semua ni apa, lamprey, dogfish, gar, salmon, lungfish, benda tah, snake, chicken, possum, cat, bat. Dalam peringkat pertama dia panggil early stage, yang dipanggil apa sebagai ni kan. Ni stage awal stage awal. Yang dipanggil early tail stage ni. Embryo tengok, embryo, tail bud embryo. Tengok rupa tu. Kita tengok rupa benda-benda tersebut, mana kita nampak bezakan mana itu mana kan? Kan macam nampak tak? Salmon, snake ada kan. Even manusia punya pun kita tak kenal. Ni manusia tau. Ada rupa orang. Ini entah bat, ini kedawar. Yang ini cat, kucing. Ada rupa orang, mana orang? Tak ada kan? Okey, kalau kita turun sikit. Ini ketika apa pertengahan. Rupa orang. Ada rupa orang? Tak ada ni. Ini kelawar ni. Mana rupa kelawarnya? Mana kelawar? Mana kelawar? Tak ada rupa pun, nampak? Nampak? Ini ada sikit possum nampak sikit. Kan, yang lain tak? Macam ni ayam. Ni ayam. Ayam ni ayam. Ni ular. Ular nampak ular lah. Okey. Anyway, kat sini pun tak nampak orang pun. Ada rupa orang. Tengok bawah ni. Ini rupa orang. Bahkan dalam hari ke-59 manusia rupa manusia dah. Complete. 59 dah rupa orang dah. 2 bulan berumpa muntah tu. Ketika tu dah rupa orang pun, bukan rupa kambing. Tak ada cok. Hari ni bawa apa benda. Tak ada. Hari bulan ke ni memang kecil je. Dalam saiz ujung kuku saya ni. Besar sikit dia kacang hijau. Tapi saiz dia besar tu, rupa dia cukup dah. Dia lepas peringkat 56 dia panggil fetus. Maksudnya dia membesar, dia rupa manusia dan besar. So, faham tak? Bila orang tu buat ajar, kalau orang tu ajar kan, ajar buat berkenaan dengan masalah apa, kejadian manusia sebagainya, kalau dia kata pakai tarikat, hakikat, bohong. Saya tunjuk ni, kalau ni gagal, saya kata yang lain dia gagal. Dia keluarkan statement, bulan ke-6 jadi mata, bulan ke-sekian jadi telinga, bulan sekian. Saya kata ni macam mana? Dia diam. Tak payah salah. Tak payah salah. Masalah dia. Pasal apa tau? Ketaksuban. Pasal kita kata betul, kita hormati guru kita, tapi jangan jadikan guru kita setara dengan Nabi. Dia kata apa? Dia kata kat sini, setara dan berutusan dengan hanya dengan itu. Tak kira sama ada orang yang jadikan setara Nabi itu ialah sebahagian sahabat, atau sahabat tak boleh. Macam Ali, macam orang Syiah kan dia ambil Ali. Setara dengan Nabi, kata-kata Ali kena overpower kata-kata Nabi.
ataupun kaum kerabat, orang yang menghubungkan Quran dengan Nabi SAW, atau sebagai imam ikutan. Contoh orang tu baca kisah yang sekian, imam tu kata. Nabi kata, kenapa tak dengar? Atau syekh-syekh, atau para pemimpin pemerintah kata benda halal jadi haram, haram jadi halal. Tak boleh. Okey, dan juga sebagian kalangan raja dan sebagainya. Sebagai mereka, semua sekali terlibat. Tak kisah siapa. Bukan hanya mesti orang ni adalah orang yang tidak beragama. Bahkan kalau ahli agama sekalipun, tidak kita boleh tandingkan mereka dengan Nabi. Nabi sabda, lepas tu kita kata, takkanlah guru saya tak tahu. Habis Nabi tak tahu. Dia jadi kes macam kes cabut bulu kening kan. Ada seorang ustazah tu. Kan dia kata tak boleh. Saya ulang ni pasal dia tak isytihad, dia taubat. Kalau dia isytihad taubat, saya berhenti. Kalau dia isytihad kan, saya tarik balik apa fatwa saya, kita stop. Tapi kerana dia tak berhenti dan fatwa tu masih lagi ada dalam internet, saya cakap macam ni. Saya tak sebut nama, jangan sebut nama. Okey. Jadi dia kata bila orang tanya dengan dia berkenaan cabut bulu kening, dia kata ia adalah haram di dalam hadis Nabi SAW sebagainya. Tetapi jika untuk mencantikkan diri untuk suami, tak mengapa. Bendanya kan. Nampak sangat kita kata. Jadi Nabi sabda haram, dia kata tak apa, sebab maslahah mengatasi Nabi. Mana boleh macam tu? Bila ini konsep yang kita kata salah dan perlu diperbetulkan. Jadi peringkat pertama ni macam ni. Dan kita akan terangkan lagi tambahan berkenaan dengan kumpulan tersesat dengan sebab mengikuti syekh-syekh ataupun imam-imam yang so-called imam, orang-orang ikutan mereka, sama pemimpin ataupun ahli agama, sama saja. Baik, berhenti kat sini, sambung kemudian nanti. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.